Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita sambung tempat yang kita bertiba ni muka surat 210. Masih lagi di bawah tajuk penukaran, ibdal yang menyebabkan yang menyebabkan kesukaran untuk memahami kalam Allah itu. Satu kalimah yang biasa diguna dalam satu ayat tiba-tiba digunakan yang lain. Qala al-imam musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Wa qawlihi ta'ala ilal marafiq ay ma'al marafiq. Wa qawlihi ta'ala yashrabu biha ibadullah ay yashrabu minha. Wa qawlihi ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrih idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai' ay an qalu. Jadi penukaran haraf dengan haraf lagi, haraf jar ataupun kata hubung ditukar dengan kata hubung yang lain. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku. Jadi dia terjemah meliputi siku tu maknanya merangkumilah. Ila tu asal maknanya hingga ke, setakat. Jadi kalau kata setakat tu dia tak masuk. Tapi di sini yakni ma'al marafiq, bersama dengan siku, makna meliputi. Jadi kalau kata ilal marafiq, hingga ke siku, siku tu masuk ke tidak? Sebab kalau macam ayat thumma atimmus siyama ilal lail, kemudian hendaklah kamu sempurnakan puasa kamu sehingga malam. Jadi malam tu masuk ke tidak dalam puasa? Tak masuk. Dia setakat terbenam matahari dah. Bila matahari terbenam, start malam lah. Jadi puasa tu setakat terbenam matahari. Bila terbenam matahari, tu malam dah. Jadi puasa tu tak ada sampai malam. Jadi itu makna ilah. Ilah tu asalnya dengan makna intihail ghayah, makna penghujung. Jadi bila kata hujung, waktu tu kira-kira tak masuk. Tetapi bila dengan ilah tu dengan makna ma'a, maka ia termasuk juga. Dengan ini, siku termasuk dalam bahagian yang wajib dibasuh. Maknanya ilah dengan makna ma'a, bersama-sama. Masuk juga. Kemudian ayat seterusnya, aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Iaitu sebuah mata air di syurga yang diminum daripadanya oleh hamba-hamba Allah yang taat, al-abrar. Mana biha tu daripadanya, mana sebahagian daripadanya, mana ambil daripada situ. Jadi ba tu dengan mana minha, daripadanya, ambil daripada situ ataupun sebahagian daripada tu. Yufajjirunaha tafjira, mereka boleh mengalirkannya dengan aliran yang semudah-mudahnya dan menurut kemahuannya. Maknanya air itu, orang mukmin ni, orang abrar dalam syurga tu, air itu ada di mana-mana. Kita ni dalam bilik ni, tak? Nak suruh ada air, kena ambil botol tu, botol segelas, tak pada tidur. Tak? Hari ni kita tak ada, pala tidur tu ada dah tubik. Pala pahit kira-kiranya. Nak minum tu ada, Allah mari.
Hak dalam syurga ni, hak dalam dunia ni tak ada. Kita kena tak sampai dia berpala pahit di pala tidur tu. Tak ada. Tapi ayatnya nikmat dalam syurga ni begitu istimewa, begitu mudah untuk al-abrar, orang yang bertakwa. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Dan tiadalah mereka, yakni kaum Yahudi, menghormati Allah, maknanya mengagungkan Allah sesuai dengan penghormatan yang sebenarnya. Asal mana qadara ni menilai, menetapkan, menempatkan. Qadaru, qadar ni meletak, memuliakan. Macam Lailatul Qadri. Lailatul Qadri itu malam yang penuh, malam yang qadar, malam yang mulia, penuh dengan kemuliaan. Jadi orang Yahudi tidak memuliakan Allah SWT sesuai dengan penghormatan yang sebenar ketika mereka berkata. Maknanya ketika orang Yahudi itu kata, sebenarnya dia tidak menghormati Allah, memuliakan Allah SWT sebagaimana sepatutnya. Iaitu ketika mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Maknanya tak ada kitab-kitab yang diturunkan kepada manusia. Jadi asal ayat ni, maknanya kalau ayat kita, wa ma qadarullaha haqqa qadri idh qalu, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi an qalu, an qalu. Tapi Syah Waliullah ni dia pakai masih lagi kalau terjemah Syekh Abdullah Basmih ni, dia masih lagi pakai iz, itu dengan makna ketika. Tapi Syah Waliullah dikata an qalu, maksud dia bahawa mereka berkata. Mana yang dikata oleh mereka ni. Jadi kalau yang difahami oleh tafsir Abdullah bin Basmih ni, maknanya di saat mereka tu kata, sebenarnya mereka tidak mengagungkan Allah, menghormati Allah. Yang ni mereka menidakkan sifat Allah Ta'ala sebagai pemberi hidayah. Sebab itulah Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, Kul man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Katakanlah, kalau kamu kata Allah Ta'ala tidak pernah menurunkan mana-mana kitab tadi sikit pun kepada manusia, lepas tu siapakah yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Musa yang menjadi cahaya dan hidayah kepada manusia? Maknanya kamu mengingkari kenyataan sejarah. Oleh kerana kamu nak tolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu sendiri menutup sejarah yang mana Allah Ta'ala dahulu pernah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Jadi sekarang ni tak peliklah untuk Allah Ta'ala turunkan bagi Nabi yang baharu ni kitab yang baharu. Kemudian tajuk yang berikutnya, penukaran dari sudut menggantikan ayat dengan ayat. Jadi sebelum pada ni, isim dengan isim, fa'il dengan fa'il, haraf dengan haraf. Hal ni perangkat ayat dengan ayat. Waqad yuridu jumlatan makana jumlah masalan idza dallat jumlatun ala hasili madmuni jumlatin ukhra wa sababi wujudiha fatubaddalu bitilkal jumlah nahwu qawlihi ta'ala wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, ay in tukhalituhum fala ba'sa bidzalika li'annahum ikhwanukum wa sya'nul akhi an yukhalita akhahu. Ada kalanya didatangkan ayat sebagai ganti kepada ayat yang lain. Mana kita boleh kata satu ayat yang kita baca dalam Al-Quran tu kita nampak ringkas, tetapi sebenarnya ada bahagian-bahagian ayat yang tertentu telah digugurkan, lalu diletakkan bahagian yang lain dan dapat menunjukkan kepada isi kandungan tersebut. Jadi sebagai ganti kepada ayat yang lain sekiranya ayat itu menunjukkan isi kandungan ayat lain.
Maknanya ayat tu dia mengisyaratkan kepada makna yang bersesuaian dengan ayat hak ada itu. Ada isi kandungnya dan sebab kepada kewujudan ayat tadi. Oleh sebab itu ditukarkan dengan ayat tersebut. Contoh dia, wa yas'alunaka 'anil yatama. Jadi Syah Waliullah ni dia ambil orang pendek-pendek je. Jadi kalau kita petik orang pendek juga tu, jadi tak apa nampak. Sebab itulah kita sini ambil buh hak depan tu, bagi awal ayat tu. Kalau ikut hak Syah Waliullah tu, dia hanya sebut wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Jadi kita bubuh depan, tak apa aku tu. Dia kira kitab ni dia tulis cepat-cepat. Kalau nak salin berlaku ayat lambat payah. Jadi orang yang baca tu kalau hafiz Quran agak dia nakak selalu. Tapi mungkin zaman ni zaman copy paste kita pakai copy paste itu lalu. Bagi ada. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Dan mereka bertanya lagi kepadamu wahai Muhammad mengenai masalah anak-anak yatim. Qul islahul lahum khair. Katakanlah memperbaiki keadaan anak-anak yatim itu amalah baiknya. Dan jika kamu bercampur gaul dengan mereka, maka tidak ada salahnya. Kerana mereka itu ialah saudara-saudara kamu yang seagama. Jadi Syah Waliullah ni, dia takdir ayat ni. Dia kata, wa in tukhalituhum fala ba'sa bizalika. Mana kalau kamu duduk sekali dengan mereka, kamu urus makan minum mereka, capulah. Tak. Piti kamu, piti mereka nak beli makanan tu, nak beli lauk ke apa semua tu. Fala ba'sa, tak apa. Sebab kalau kamu tak cara anak yatim ni, siapa dia nak cara? Tak. Jadi tidak kamu kena mengambil tahu, mengurus makan minum mereka tu, tempat tinggal mereka tu, tak sekali. Jadi fala ba'sa bidzalika, tidak mengapa. Li'annahum ikhwanukum, kerana mereka itu adalah saudara kamu. Jadi ayat tu pendek, wa itu khalituhum fa ikhwanukum. Pendek je ayat Al-Quran tu, tapi bila takdir ni jadi panjang. Wa sya'nul akhi, wa sya'nul akhi, wa sya'nu kedua tu buat tu silap tu. Wa sya'nul akhi an yukhalita akhahu. Dia kena buat. Wa sya'nu kedua tu. Jadi sifat saudara ialah dia bercampur gaul dan bermesra dengan saudaranya. Itu patutnya. Jadi fala ba'sa bidzalika, tak ada. Li'annahum tu tak ada. Jadi wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, jadi fala ba'sa bidzalika li'annahum ikhwanukum. Wa sya'nul akhi ay yukhalita akhahu, itu pun tak ada juga. Tapi bahagian tu dapat difahami daripada yang disebut. Mana yang disebut tu mengisyaratkan bahawa ada bahagian ayat yang tidak disebut. Ibnu Katsir berkata, jika kamu campurkan makanan kamu dengan makanan mereka, maknanya kira sekali lah bir ke gapo ke masuk periuk yang sama dah. Maksudnya ni penyediaan makanan lah, bukan kata makan setalan dengan dia, tidak. Sebab kita kata makan berjemaah lah. Makan berjemaah ni tidak kata semestinya talan tu pakat jamuh sikit sorang. Kalau makan pinggir lain-lain pun tetap dikira makan berjemaah juga. Jadi maksud campur makanan kamu dengan makanan mereka ni dari segi penyediaan lah. Tidak kata nak suku. Tak. Ni supik berah dia, periuk dia. Ni supik berah kita, periuk kita nak. Ni gula dia, ni gula kita. Tidaklah, mana sekali buat. Itu maksud wa in tukhalituhum, kamu campur duduk sekali dengan mereka, kamu duduk serumah, kamu makan pun periuk yang sama juga.
Maka tiada salahnya kerana mereka adalah saudara seagama dengan kamu. Sebab itu Allah menegaskan wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah Ta'ala mengetahui siapakah yang niat tidak baik dan siapakah yang nak menjaga, mengurus anak yatim ni. Dan Allah mengetahui akan orang yang merosakkan harta benda mereka dan tidak sama dengan orang yang hendak memperbaikinya. Yang ini Allah mengetahui siapa yang tujuan dan niatnya itu untuk merosakkan atau memperbaiki. Ni ayat ni kalau kita ngaji qawaid fiqhiyah agak sebahagian daripada dalil kepada kaedah al-umuru bimaqasidiha. Urusan itu dikira berdasarkan kepada niat. Jadi orang yang niat molek, maknanya dia pera anak yatim tu, dia nak keuntungan untuk diri dia ke, ataupun dia nak jaga kepentingan budak-budak tadi. Jadi hak taksirnya dia boleh tupai jadi kaya dengan sebab pera anak yatim. Tu tak boleh lah. Ibnu Ashur berkata, ayat ini sebagai tasbih baligh. Itu persamaan yang mendalam sehingga tidak dinyatakan partikel dan sudut persamaan. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala kata, wa itu khalituhum fa ikhwanukum. Mana kalau kamu bercampur gaul dengan mereka, maka kamu adalah saudara mereka. Mana kamu seperti saudara mereka. Dari segi kena jaga kepentingan mereka. Jadi sudut persamaan itu tidak disebut. Seperti pun tidak disebut. Partikel itu makna partikel sepertilah. Ibarat kau apa? Partikel tu makna haraf ja yang menunjukkan kepada persamaan. Macam kita kata dah, dia berani seperti singa. Dia berani seperti singa. Ketika berhujah, macam tu. Dia berani seperti bersinga ketika dia berhujah. Tu panggil tasbih biasa. Dia berani seperti singa ketika dia berhujah. Tapi kalau kita kata dia singa, mana kita buat seperti, kita buat sudut tu, maknanya singa dengan dia tu tukar kita. Memang betul-betul orang berani. Tapi kalau betul depan, dia tak gagah. Dia kena betul-betul singa. Jadi ikhwanukum, hum ikhwanukum, asalnya kamu, mereka itu seperti saudara kamu dari segi kena cara. Jadi seperti itu dibuat, sudut persamaan pun dibuat juga. Itu dia panggil, kata Ibnu Ashur, itu panggil tasbih baligh. Dia buat tu. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khair. Dan kalau sebenarnya mereka itu tetap beriman dan bertakwa, nescaya mereka akan mendapat pahala. Sesungguhnya pahala dari sisi Allah itu adalah lebih baik kalau mereka mengetahuinya. Yani lawajadu sawaba wa mathubatum min indillahi khair. Kalau mereka itu beriman dan bertakwa. Jadi kalau kita baca bawah ni, jawab lau tu tak disebut. Kalau gapo? Tak sebut. Kalau mereka itu beriman dan bertakwa, jadi Syawilullah kata lawajadu, tentu mereka akan mendapati pahala yang besar. Lepas tu Lamathubatun tu kita kena terjemuh sesungguhnya pahala dari Allah. Jadi dia kena takdir lawajadu sawaban wa mathubatun min indillahi khair. Jadi lamathubatun. Jadi kalau mari ayat kita dah, walau annahum amanu wattaqau lawajadu sawaba. Sawaban min indillahi khair. Begitu. Sampai situ. Tapi khair tu tak adalah walau annahum amanu wattaqau lamathubatun. Walau annahum amanu wattaqau lawajadu sawaban min indillah.
Lepas tu kena buka ayat lain pula. Wa inna mathubatan min indillahi khair. Ataupun wa innal mathubah min indillah khair. Jadi panjanglah ayat. Jadi Allah Ta'ala datangkan ayat ni dengan ringkas. Dan dengan ada penekanan maksud. Jadi dalam nota ni didatangkan dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah tu la mathubah. La mathubah. Sesungguhnya. Ayat namaan. Maknanya jumlah ismiyah ni mana ayat yang bermula dengan isim. Ya, dalam bahasa Arab ni dia ada dua, jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah ni kalau kita mulakan dengan isim. Contoh kita kata Muhammadun mujtahidun. Muhammad seorang yang bersungguh-sungguh. Tu panggil jumlah ismiyah. Bermula dengan Muhammad. Satu lagi dia panggil jumlah fi'liyah, mana jumlah yang didahulukan dengan fi'il. Yajtahidu Muhammadun. Muhammad bersungguh-sungguh. Jadi dari segi bahasa Arab dia ada dua jenis ayat. Dia setiap daripada ayat ni mempunyai makna yang berbeza. Walaupun dari segi grammar dua-dua tu betul, dua-dua tu boleh, tetapi apa yang terkandung dalam jumlah ismiyah dia tidak ada dalam jumlah fi'liyah. Apa yang terkandung dalam jumlah fi'liyah dia tidak terkandung dalam jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah ni mari di sini kerana ia lebih menunjukkan tetapnya pahala dan kepastian ganjaran. La mathubah. Jadi jumlah ismiyah ni dia lebih menyatakan bahawa benda tu berterusan. Mana berterusan. Kalau jumlah fi'liyah ni dia terikat dengan waktu. Dah. Yajtahidu Muhammadun. Muhammad sedang bersungguh-sungguh. Waktu dahulu tak tentu lagi. Muhammadun yajtahidu. Akan datang boleh jadi. Sekarang ni betul dah. Sekarang ni akan datang boleh jadi. Tapi kalau mari dalam bentuk jumlah fi'liyah ni dia menunjukkan kepada benda tu berterusan. Memang sifat dia lah, sifat tetap dia. Sebab itulah macam ayat kan, ayat apa dia kalau kita tengok ayat Quran ni dia memang ada beza. Ada beza antara jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Jadi kalau kita pergi lagi dah, lamathubatun min indillahi khair tu lebih baik. Lebih baik tu lebih baik daripada apa? Lebih baik daripada apa ni? Dia ada sebelum tu. Walabi sama syarau bihi anfusahum. Jadi mereka tu walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Maknanya orang yang habis pitih ni upah kepada ahli sihir, dia bayar. Tak? Dia bayar untuk memudaratkan orang lain tadi. Tak? Jadi pitih yang dia ada tu dia gunakan untuk memudaratkan orang lain. Sedangkan kalau dia guna pitih tu tadi untuk memberi manfaat kepada orang lain, hak tu tentu lebih besar lagi. Jadi walau annahum amanu wattaqau, kalaulah mereka tu beriman, maknanya iman dengan betul-betul tinggalkan sihir, dan mereka bertakwa takut pada Allah Ta'ala, maka mereka akan mendapati pahala yang besar, dan pahala yang besar dari sisi Allah Ta'ala itu lebih baik lagi, yakni daripada benda-benda jahat yang mereka kehendaki dengan perbuatan sihir itu, sehingga dia habis biti upah orang. Kemudian wa qawlihi ta'ala yasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl, ay in saraqa fala ajaba li'annahu qad saraqa akhul lahu min qabl. Jadi kita boleh banding dah
Dua ayat tu ke. Qalu iyasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl. Mereka berkata, maknanya adik-beradik Yusuf ni, anak-anak Nabi Yaqub kata, kalau dia mencuri, maknanya kalau Bunyamin tu mencuri, maka tidaklah pelik, fala ajaba. Kerana sesungguhnya saudara kandungnya pernah juga mencuri dahulu. Mana Yusuf tu biasa curi dah, tak pelik lah. Kalau adik ni curi, tak pelik sebab abang dia curi dah. Tu tuduhan yang dilemparkan oleh anak-anak Nabi Yaqub terhadap dua beradik ni, Bunyamin dan juga Yusuf. Yani yasriq fala ajaba li'annahu qad saraqa akhul lahu min qablu. Jadi fala ajaba, kita garis tu dia itu dia ada isyarat daripada faqad saraqa. Yang ini telah mencuri, bukan semata-mata nak kata telah mencuri, maknanya tak pelik sebab kejadian ni pernah berlaku di kalangan keluarga dia, adik-beradik dia. Kalau dia mencuri maka tidaklah menghairankan, kerana sesungguhnya saudara kandungnya pernah juga mencuri dahulu. Jadi seolah-olah ni faham adik-beradik dia ni, adik-beradik Nabi Yaqub ni, anak-anak Nabi Yaqub ni faham curi ni jenis keturunan. Tak. Sedangkan tidak. Lepas tu kalau kita baca cerita sebenarnya, Bunyamin ni tak curi. Sebab apa? Sebab Nabi Yusuf tu sendiri letak. Dia bui hadiah lah. Cuma dalam cerita ni dia ada versi ahli tafsir hak ramai, ada satu lagi versi hak berbeza ni. Hak ilegal apa? Nyukak diraja. Hak ditemui dalam beg lah, kita kata dalam beg. Yang ditemui dalam beg Bunyamin bukan penyukak tu, siqayah. Piala, mana jak lah kita kata, gelah istimewa. Jadi hak illa su'al malik maknanya penyukak diraja. Sebab su'a ni daripada sa', cupuk gatal diraja, gantan diraja illa. Jadi bila illa orang-orang sana gagal lah siapa dia ni. Jadi bila teringat kepada orang luar ni ada, adik-adik Yusuf ni ada dah, jadi pakat kita ke lah. Pakat kita ke, bila cari geledah tu didapati pada Bunyamin tu ada siqayah. Siqayah ni maknanya gelah, hak diraja juga. Jadi dua benda berbeza. Jadi hak tu bukan hak siqayah tu, itu hadiah daripada Nabi Yusuf kepada adik dia. Jadi Bunyamin tidak curi penyukak tu. Dia tidak curi penyukak. Hak ditemui dalam beg dia adalah hadiah daripada Nabi Yusuf, siqayah. Jadi dua benda berbeza. Tapi kebanyakan ahli tafsir kata suwak dengan siqayah ni bagi tula. Jadi bagi tula lagu mana? Dia kata Nabi Yusuf tu letak nyukak tu dalam beg Bunyamin. Padahal hak Nabi Yusuf letak tu bukan nyukak tapi piala, siqayah. Jadi siqayah wak nyukak, siqayah alat untuk minum. Suwak tu alat untuk penyukak. Jadi tak ada orang minum dengan barang nyukak tu, nyukak gandum. Tu dia ada sedikit kekeliruan di situ. Jadi hak kata Nabi Yusuf buat helah tu bukan helah sudut tu. Cuma helah dia letak piala alat minumnya tadi tanpa pengetahuan siapa-siapa. Tak suri gagal kepada adik-adik dia tu, hak lain tu, hak deki anak-anak Nabi Yaqub lah, hak adik-adik mak lain tu. Jadi helah dia tu bukan helah dia nak suruh Bunyamin tu ditangkap sebagai pencuri.
Jadi hak ahli tafsir duk faham, hak ilah sukata diraja tu, penyukat diraja tu, itu kerja Nabi Yusuf letak dalam bagai Bunyamin. Tidak. Nabi Yusuf tak buat khianat lagu tu pada adik dia, sebab kalau kata kalau tertangkap dah, mesti orang tuduh hak ilah tu dah penyukat diraja, cari-cari duk pada Bunyamin, buruk Bunyamin. Dia buruk juga dia. Seperti tuduhan ni dalam ayat dia ni. Jadi benda hak ilah lain, benda yang ditemui benda lain. Hak Nabi Yusuf buat helah tu siqayah, bukan suak. Jadi siqayah dengan suak tu dua benda yang berbeza. Bukan benda yang sama makna. Sebab dia pun tak suka. Dia tak suka siqayah tu ada. Hak tu kira Nabi Yusuf tu letak senyap-senyap tanpa pengetahuan Bunyamin, tanpa pengetahuan adik-beradik dia. Tapi oleh kerana benda tu benda diraja, dia sebagai tetamu ada benda diraja, dah kira bersalah lah. Dia diambil tindakan mengikut hukum dinil malik, ikut peraturan diraja pada waktu tu, itu hukumnya dia. Jadi dia tak curi. Hak Nabi Yusuf bukan letak nak perangkap Bunyamin. Dia hadir tanpa disedari. Bukan dengan tujuan nak suruh Bunyamin tu duduk. Tidak. Takkanlah dia nak naya pula. Kalau dia buat lagu tu, lagu mana perasaan Nabi Yaqub ni? Dah lah anak aku hilang dah dulu. Hak ni pula kena tuduh sebagai pencuri. Lagi sedih dia. Jadi masalahnya menyamakan antara kalimah suak dengan siqayah. Itu masalah. Lepas tu dia akan melibatkan Nabi Yusuf tu sendiri. Niat tak molek. Maknanya seolah-olah Nabi Yusuf tu guna helah juga. Helah ni apa? Cara yang nampak betul dah, tapi niat tak molek. Tapi pekoh kan dia agak tu. Dia akan guna tu. Dah. Tapi kalau kita tengok molek, bukan maksud lagu tu. Maulana Inayatullah As-Sak Subhani. Ni orang kepala tak ligat juga ni. Maulana Inayatullah Subhani ni dia ahli Farahi juga. Dia anak murid. Dia dah ke dengan Amir Islahi, tapi kalau tengok umur tu dia tikar dalam 20 tahun juga. Ada lagi dia Inayatullah ni. Sebab dia duduk Malaysia. Dia anak dia buat PhD Malaysia. Dia asal duduk di India. Tapi dia rajinlah bagi beri syarah di IA tu. Mana Inayatullah. Kitab dia tu memang nengungkatlah lah. Macam masalah peperangan Uhud lah, peperangan Uhud kan, pada surah Ali Imran tu, hak kata dalam peperangan Uhud tu orang Islam tak kalah pun. Pendapat dia lah. Tak kalah dan benar pun tidak benar bergaya lah. Orang musyrik Mekah pun walaupun dianggap sebagai benar, tapi tak benar juga. Orang Islam pun nak kata kalah sekata-kata pun tidak juga. Cuma kesilapan sikit tu je. Tapi dia kawal keadaan. Nak kata seri pun boleh juga. Sebab bilangan hak syahid dengan bilangan terbunuh hak kafir Quraisy tu dia tak tikah mana. Lepas tu kan alladzina qala lahumun nas tu dah. Orang yang berkata tu hak Urwah dari nota Aboni tu. Orang hak kata Pok Quraisy ni nak patah balik. Tapi tak jadi juga. Jadi nak patah balik tu kalau menang tak patah balik dah. Kalau kata Abu Sufyan tu menang, Nabi ni kalah. Kalau dia tu menang tak patah balik, tapi bila nak patah balik tu maknanya tak puas hati, kalah.
Tapi mikir kau tak makan cekok kata dah. Tak jadi. Pakai balik juga. Maknanya tak menang juga orang kafir Quraisy. Orang Islam pun tak kalah. Jadi dia tengok tu memang lagu tu pendapat dia. Kalau ahli tafsir kata kalah, memang kalah lah. Kalah tu hanya seketika. Masa lari daripada apa? Tempat atas gunung atau bukit tu, tempat tentera memanah tu. Kalah masa tu, tapi daripada tu boleh kawal keadaan balik. Tapi ada juga kontroversi dia. Maulana Inayatullah ni ada juga benda-benda kontroversi. Macam hukum rejam. Hukum rejam tu dia kira hukum ta'zir. Bukan hudud. Banyaklah hujah dia. Dan beberapa orang syekh daripada Arab ni dapat setuju hak dia. Dalam buku dia tu Haddul Rajmi tu ada beberapa orang tokoh lah setuju dengan pendapat dia tu. Tapi biasanya tidak aliran salafi lah. Biasanya anak murid Qaradawi, anak murid Muhammad Ghazali, anak murid Mustafa Zarqa. Maknanya ni ahli-ahli ilmu musim pala musim ligat juga. Mikir banyak lapis. Kalau salafi ni dia mudah, dia ni ada Quran, ni ada hadis. Ni zahir ayat Quran, ni hadis, ni ada aqwal salafus salih, cukup dah terima. Jadi dari segi wakil tu ataupun dari segi interaksi dengan kitab-kitab terdahulu tu dia kurang. Dari segi hadis diri pun orang Arab ni dia tak macam orang India. Ligat dia. Kemudian ayat satu lagi tu, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Katakanlah wahai Muhammad, sesiapa memusuhi Jibril maka sebabnya ialah kerana Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Maknanya orang Yahudi lah. Orang Yahudi ni tidak suka kepada Jibril kerana Jibril ni menurunkan wahyu kepada Nabi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Bani Ismail. Orang Yahudi nak Nabi yang terakhir ni Bani Israel juga. Jadi disebabkan hasad deki itulah. Jadi mereka memusuhi juga Jibril. Yakni takdir ayat ni, man kana aduwwan li Jibril fa inna Allaha aduwwun lah. Fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznihi fa aduwwuhu yastahiqqu ay yu'adiyahu Allah. Sesiapa memusuhi Jibril maka Allah menjadi musuhnya. Sebabnya ialah kerana Jibril itu menurunkan Al-Quran dengan ke dalam hatimu dengan izin Allah. Mana Jibril ni dia nak mari jumpa Nabi tu atas arahan daripada Allah Taala terlebih dahulu untuk bawa wahyu, bukan inisiatif dia. Allah yang mengarahkan Jibril supaya bawa wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'aduwuhu, dalam ayat tadi, fa'aduwuhu yastahiqqu. Oleh itu musuh Jibril layak dimusuhi oleh Allah. Jadi hak bahagia tu tak ada, tapi kira-kira ada. Jadi dikira sebagai ada tu sebab ada isyarat, ada petunjuk. Lihazaf fa inna Allah aduwwul lahu, dengan petunjuk ayat berikut dan digantikan dengan fa innahu nazzalahu ala qalbika. Jadi panjanglah kalau pakai hak mafhum kita tu, hak takdir kita. Tapi ringkas tu maknanya mukjizat tu letak pada ringkas. Kalau detail sangat tak sedaplah ayat. Tak jeliga. Sebab itulah kadang-kadang macam kita baca kitab buku-buku sastra novel ko gapo ko, jadi dia ada bahagian-bahagian yang telah dihazal, ditukar dalam ayat. Kalau lirik lagu pun ada. Ni tak tahulah contohlah.
Ke duk gagal bonde ke. Bukan, apa dah? Oh, deguk tu biarlah deguk tu. Ni Taman Rashidah Utama. Dia ada sebab wuruk rupanya. Dah, suka juga. Lagu ni kita budak-budak kita dengarlah dulu. Taman Rashidah Utama. Dah. Apa? Aku berjalan dalam hujan dah. Api yang terpadam. Rupanya api rokok. Dia kisah dia sebenarnya bok Lokman ni dah. Bok Lokman lah dia kampung kita tu je bok ni. Jadi dia berjalan dalam hujan, api yang terpadam. Kita ingat kau api obor tu, rupanya api rokok. Kita dia kenal kau budak perempuan tu. Dah. Nak ngorak. Lepas tu cinta dia ditolak. Tempat jumpa tu Taman Rashidah. Ada satu taman tu perumahan. Di Senawai. Di Senawai. Gi tahqiq lah. Apa? Mana ada bahagian tu api yang terpadam, maksudnya api rokok yang terpadam. Ada. Jadi bahagian tu tak ada, tak bumbu. Jadi kalau bumbu tak sedap lah. Jadi gagal pula orang ni sak rokok dah. Jadi api tu ada dua andaya. Api obor pun boleh. Api ni. Tapi api rokok tu tak ada siapa terlitak. 30 tahun kau lagu tu dah. Tahun berapa? Tahun 90. Kita ingat dalam tahun 88. 89. Dah. Jadi misteri lagu tu terjawab. Tak terpenuh terlitak apa bawa api tu api rokok. Tapi kalau sebut tak ada nilai sastera. Di cerita ada di cerita. Awi. Awi cerita. Dah dua orang ni juru belakang dah lah ni dah. Bok tu juru dah, Awi pun nampak juru dah duk keluar tabligh dengan Maulana Helmi ke apa semua. Dia cerita dululah. Sastera. Gak sastera ni lagu tu lah. Kita bahasa Melayu kena rujuk sastera dalam lagu pun boleh dah. Kalau Hindi rujuk dalam lagu-lagu Hindustan lah, bahasa Urdu tu. Tapi kalau lagu Arab dia tak boleh nak rujuk pada lagu Ummi Kulsum, tak boleh. Dia kena rujuk kepada syair jahiliah dulu dah. Kemudian penukaran dari segi makrifah pada tempat nakirah. Kadang-kadang ayat asal menghendaki nakirah lalu ditetapkan padanya alif lam dan idhafah dan kekal dengan makna makrifah terdahulu. Ni dia istilah lah. Makrifah ni maknanya kata tertentu. Macam kita kata kalau ada al-kitabu. Al-kitabu tu maknanya kitab itu. Khusus lah, tertentu. Kalau kata kitabun dengan ada tanwin nakirah, mana kitab, sebuah kitab. Jadi kitab itu makrifah kitabun, sebuah kitab, tanpa merujuk pada mana-mana kitab. Jadi Syah Waliullah kata wa qad yaqtadi aslul kalam at-tankib. Mana kadang-kadang ayat tu kalau ikut bahasa kita memang kena nakirah, mana tak ada alif lam, kosong daripada alif lam. Lalu diletakkan padanya alif lam dan idhafah. Maknanya idhafah ni sandaran lah, letak satu kalimah lain yang ia jadi sandaran kepada dia. Sandaran ni macam kita kata kitab nahu dah, kitab tafsir. Tu kitab tafsir. Kalau kita kata tafsir saja tak ada idhafah, kitab saja tak ada idhafah. Dan kekal dengan mana makrifah yang terdahulu, mana tak ubah lah. Cuma dia berlaku perubahan itu pada lafaz. Contohnya waqilihi ya rabbi innaha ulai qaumun la yu'minun. Ai qilil lahu
ya Rabbi fa'ubdila biqilihi li'annahu akhsaru fil lafzi. Wa qilihi ya Rabbi inna haula'i qaumul la yu'minun. Dan dialah Tuhan yang mengetahui rayuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkata, wahai Tuhanku. Mana ayat ni Nabi mengadulah kepada Allah Ta'ala dalam munajat dia. Sesungguhnya mereka ini adalah satu kaum yang tidak mahu beriman. Jadi dalam tafsir dia, maka terserahlah kepadamu untuk mengadilinya. Maknanya aku telah memberi amaran, aku telah menyampaikan wahyu dah kepada mereka, tapi mereka tu tetap menolak. Aku suruh kepada engkau ya Allah. Jadi asalnya qilillahu, asalnya qilillahu, dikatakan kepadanya wahai Tuhanku, tetapi ditukar waqilihi, qilihi. Jadi seolah-olah buah lam tu lah, buah lam tu kata qilahu qilihi lalu. Kemudian satu lagi, inna hadza la huwa haqqul yaqin. Sesungguhnya segala yang disebut itu adalah kebenaran yang diyakini, yakni haqqun yaqinun, kebenaran yang diyakini. Maknanya kalau mengikut ayat kita, haqqun yaqinun ataupun al-haqqul yaqin. Jadi dia ada dua pilihan, sama ada al-haqqul yaqin, satu lagi haqqun yaqinun, boleh juga. Tapi Allah Ta'ala guna haqqul yaqin. Allah Ta'ala kata haqqul yaqin, mana tidak dengan nakirah kedua-duanya, tetapi sudah jadi idhafah. Jadi kalau kita baca dah haqqun yaqinun, jadi berat sikit. Inna hadza, kalau kita baca dah inna hadza lahu haqqun yaqin, jadi dia kena apa? Dia kena idgham lah, dah. Muka kun tu haqqun, dah. Haqqun, jadi kena idgham. Tanwin bertemu dengan ya, kena idgham. Situ tu jadi payah sikit nak idgham, dah. Tapi inna hadza lahu haqqul yaqin, bagi depan patut masuk di lam, ringan sikit. Ia diidhafakan supaya mudah dilafazkan, tidak rasa berat. Itu akhir surah Al-Waqi'ah. Jadi kalau kata haqqul yakin, dia panggil idhafah mausuf kepada sifat. Idhafah mausuf pada sifat. Hak tu dipanggil isim mausuf. Al-yakin tu sifat, adjektif bagi dia. Tapi pada hakikatnya sifat mausuf asalnya, kebenaran yang diyakini. Dari terjemah pun dia tubik lagu 3, kebenaran yang diyakini. Kemudian penukaran dari segi muzakkar dan muannas, tu minggu depan lah. Wallahu a'lam.